Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula je sebab dah pukul 10. Matahari. Okay, insyaAllah kita akan tengok bab 4. Suara saya serak, sorry sebab sakit tak. Okay, tak apa. Okay, untuk hari ini ialah perbincangan tentang bab 4, iaitu pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Kalau tengok pada muka surat 79, diletakkan wajah Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di mana untuk perpaduan ini sebenarnya apa yang kita nak tengok dalam bab 4 ialah pertama kita nak bincangkan konsep perpaduan. Yang pertama, konsep perpaduan sebagai matlamat diidamkan melalui detik perpaduan dan detik perbezaan. Jadi untuk merujuk kepada konsep perpaduan kena tengok kepada dua detik, iaitu detik perbezaan dan detik perpaduan. Yang kedua, kita nak membentang analisis kesepaduan untuk tahap dicapai berdasarkan pemahaman kepada kesepaduan nasional, kesepaduan sosial dan etos nasional. Okay, muka surat 80 Dan yang ketiga ialah kita nak huraikan proses diusaha bagi penyatu paduan yang melibatkan etnik dan alat penyatu paduan. Jadi ada 3 hasil pembelajaran bab yang anda akan dapat. InsyaAllah lah, semoga dapatlah. Okey, untuk kita terus masuk 4.1. Untuk 4.1 pengenalan satu kepada padu. Okey, istilah satu dan istilah padu. Istilah satu dan istilah padu sebenarnya ialah istilah yang berbeza. Dan istilah ini sebenarnya adalah penukaran istilah. Penukaran istilah kepada masyarakat di Malaysia yang disebabkan oleh peristiwa yang berlaku selepas daripada kemerdekaan kita. Okey, jangan tengok saya macam tu, tahulah suara saya segak. Saya sakit tekak. Okey, maaf, sorry. Dengar je lah, kau adab je lah. Okey, pengenalan satu kepada padu ini ialah kenapa dikatakan satu kepada padu muka surat 80 bab 4. Cerita dia macam ni. Cerita dia ketika kita merdeka, selepas merdeka 1957, apa yang kita lihat ialah pembentukan Malaysia selepas itu ialah pembentukan untuk kita menyatukan semua rakyat masyarakat ke bawah satu pemerintahan. Okey, kita guna banyak perkataan satu. Menyatukan masyarakat di bawah satu pemerintahan di bawah satu negara. Okey, jadi pada waktu itu sebenarnya konsep satu ni telah dicanang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pemerintah kita pada zaman selepas daripada kita merdeka tahun 1957 sehingga tahun 1967-68. Kemudian macam mana boleh bertukar satu kepada padu? Kerana selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969, pada waktu itu masyarakat dan juga pemimpin lah, terutamanya pemimpin dah mula buka mata, dah mula nampak kita tak boleh gunakan konsep satu. Sebab walaupun semua masyarakat dah bersatu, tapi masih belum berpadu. Jadi istilah satu dan padu tu ialah istilah yang berlainan. Contohnya, awak dah bersatu satu hari nanti dengan isteri awak. Okey, lelaki perempuan bersatu. Tapi adakah ia membawa maksud perpaduan dalam rumah tangga? Ada juga yang berbalah, ada yang bercerai-berai. Maksudnya dia masih tak capai perpaduan dalam rumah tangga. Sama macam masyarakat kita dah bersatu tapi masih belum mencapai perpaduan, menyebabkan banyak berlakunya kes-kes, insiden-insiden sebelum kita keluarkan konsep perpaduan ni. Okey, so selepas daripada perbalahan kaum pada tahun 1969, peristiwa berdarah 13 Mei, apa yang kita lihat, kerajaan dan pemimpin negara dia tukar hala tuju daripada kesatuan kepada perpaduan. Jadi konsep perpaduan ini telah diperkenalkan di bawah dasar ekonomi baru, DEB. Okey, di mana kita ada 3 konsep. Kalau awak tengok hasil pembelajaran bab 4 di muka surat 80,
Tiga konsep padu itu ialah perpaduan, yang kedua kesepaduan, yang ketiga ialah penyatu paduan. Okey, muka surat 80 dekat hasil pembelajaran. Jadi padu kita ada tiga, saya ulang balik: perpaduan, kesepaduan dan juga penyatu paduan. Kita nak tengok ketiga-tiga konsep ini dalam bab 4 insya-Allah. Okey, kita masuk kepada perpaduan matlamat diidamkan. Kalau tengok betul-betul kepada perkataan yang digunakan, matlamat diidamkan. Benda yang diidamkan ni, soalan madam lah, benda yang dah diidamkan ni, yang diidamkan ni dah dapat ke belum? Belum. Okey, bagus jawapan tu. Maksudnya perpaduan ini ialah sesuatu yang belum kita dapat lagi. Sampai hari ni 66 tahun nak masuk 67 tahun merdeka, kita masih belum dapat mencapai perpaduan dan ia masih kekal sebagai matlamat diidamkan. Kita masih mengidam-idam perpaduan sampai hari ini tak dapat. Idaman yang masih belum tercapai. Ada tiga perkara yang menyebabkan perpaduan ini hanyalah matlamat diidamkan. Pertama, proses menyatu padukan seluruh masyarakat di Malaysia bukan proses yang mudah. It's very hard, susah. Yang kedua, nak bentuk sebuah identiti dalam kalangan anggota masyarakat pun bukan perkara yang mudah. Masyarakat Melayu nak identiti macam ni, masyarakat Cina nak identiti lain, masyarakat India nak identiti lain. Semua nak identiti kaum masing-masing. Jadi macam mana kita nak membentuk identiti, satu saja identiti dalam anggota masyarakat kita masih belum tercapai lagi, sekadar diidamkan. Dan yang ketiga, kita membina nilai bersama, rasa cinta kepada tanah air, bangga menjadi warga negara. Okey, nak bina nilai bersama tu susah. Duduk kat kias ni awak sama-sama satu kelas pun, kalau saya tanya nilai bersama awak satu kelas ni pun, saya rasa ramai yang tak setuju yang mereka mempunyai nilai yang sama. Masing-masing ada nilai yang berbeza disebabkan latar belakang yang berbeza. Rasa cinta kepada tanah air, lagu negaraku boleh nyanyi tak? Betul, boleh nyanyi? Hafal? Betul. Rukun negara boleh baca tak? Spontan? Betul. Alimi boleh? Sengih. Okey. Bangga menjadi warga negara. Awak bangga tak jadi warga negara? Tak? Bangga. Okey. Itulah yang dikatakan perpaduan idaman yang belum tercapai, ialah sebab proses nak capai perpaduan tu bukan satu proses yang mudah. Proses ia sangat sukar. Macam saya bagi contoh tadi kan, macam awak berkahwin kan, awak bersatu tapi tak berpadu. Awak nak capai perpaduan suami isteri dalam sebuah perkahwinan bukan ambil masa sehari dua, tak. Setahun dua, 10 tahun, 20 tahun. Sebab tu kita nampak di awal perkahwinan, untuk berpadu di awal perkahwinan sangat sukar. Bolehlah honeymoon tu, bolehlah nak huha-huha suka-suka lagi. Tapi bila dah tahu dah suami ni pesen buang baju, buang stocking ikut suka dah. Isteri pula masak tak masak, sedap tak sedap kan. Waktu itulah mula dah goyah perpaduan. Masih bersatu, goyah perpaduan. Jadi yang tengok orang berkahwin lama-lama ni ialah mereka yang capai perpaduan dengan sangat baik. Dia faham perbezaan. Dia tahu menilai kebahagiaan mereka tu berdasarkan apa? Persefahaman dan sebagainya. But still, the process is still long. Panjang. Awak bayangkan nak membina Malaysia, berpadu semua Cina, India, Serangi, etnik-etnik seluruh Malaysia. Macam mana kita nak buat dalam tempoh yang sangat singkat? Sukar Okey, jadi kami di bab 4 muka surat 81. Pertama saya minta maaf suara saya rock sikit sebab dah 2 hari ni baru keluar suara pagi ni. 2 hari lepas tak keluar suara, tapi saya paksa juga keluar suara sebab saya bagi bengkel. 2 hari saya bengkel dengan suara macam ni. Hari ni suara macam ni juga. Doakan saya cepat sihat. Okey, yang kedua saya rekod sebab rekod untuk grup satu lagi. Sebab Selasa dengan Rabu saya tak ada. Jadi saya nak mereka tengok apa yang saya ajar ni, mereka kena tengok melalui rakaman lah. Saya minta maaf, saya tak rekod muka awak, saya rekod muka saya. Buat apa rekod muka awak? Oh ya. Okey. Tak nak, rekod muka saya je. Okey. Okey, jadi perpaduan itu perpaduan. Kita dah dekat muka surat 81. Ada orang lagi ke nak masuk? Cepat. Tutup pintu
Okey, itu perpaduan matlamat diidamkan. Saya ulang sekali lagi, kenapa ia matlamat yang diidamkan? Sebab ia masih dalam proses. Muka surat 82. Kita tengok dalam matlamat diidamkan ini ada 3 proses. 3 proses yang cuba kita lakukan untuk perpaduan. Pertama, adanya proses tawar-menawar. Tawar-menawar ni ialah kita lakukan ketika bermuamalat. Awak bermuamalat di pasar raya tak? Di pasar biasa. Okey, di pasar-pasar kecil awak bermuamalat, awak tawar-menawar. Mokcik, si ikat berapa sayur? 50 sen. Awak kata boleh tak RM3? Awak minta RM3. Itu maksudnya tawar menawar. Tapi kalau pergi Giant, pergi Tesco, pergi Kebimo tak ada pula kita minta gitu deh. Berapa? Itu adalah bisnes. Urusan bisnes yang pasar raya ni memang tak boleh nak bertawar menawar. Cuma dia bagi kadang-kadang tu sale. Okey, waktu tu lah beli 3 ikat RM5. Tak pernah 3 ikat RM1 dekat pasar raya. 3 ikat RM5 dia jual. Tapi dekat pasar masih boleh tawar menawar. Yang kedua, adanya proses perundingan. Kita mempunyai proses perundingan, boleh runding lagi. Katakanlah kita tinggal di sebuah perumahan. Anak kita nak kahwin. Ada orang Cina, ada orang India, ada masyarakat setempat. Lorong tu kita nak guna buka kemah. Sedangkan rumah kita betul-betul kat depan pintu lorong masuk. Yang lain ada rumah orang lain. Awak rundinglah dengan jiran sebelah menyebelah. Boleh tak buat rumah, buat kemah depan tu untuk majlis kahwin anak. Kena runding. Okey, itu adalah salah satu proses perpaduan. Apa jadi kalau awak tak runding? Balah. Awak akan balah masa muka, mungkin tak balah tapi masa muka jiran tak datang, jiran sebelah rumah pun tak datang majlis kahwin anak awak sebab sakit hati. Kan, nak keluar kereta payah, nak masuk payah, kena parking jauh, tak cakap awal-awal, at least cakap. Kan, itu adalah proses perundingan. Yang ketiga ialah proses perantaraan untuk menyelesaikan masalah. Kita ada pihak berkuasa, pihak berwajib, polis, bomba dan sebagainya. Perantaraan untuk sebarang masalah, rusuhan, sakit hati, kan, hilang dan sebagainya. Pergilah kepada mereka untuk menjadi perantara. Jangan ambil tindakan sendiri. Benda tu akan merosakkan penyatu paduan. That's why kita lalui 3 proses ni. Tak kata perpaduan dah capai. Still, tapi kita mematuhi kepada proses nak bersatu padu. Kalau kita tawar-menawar dengan baik, tak balah lah. Kalau kita merunding dengan baik, takkan balah lah. Dan kalau ada perantaraan yang baik, takkan balah, perpaduan akan dicapai. Ini sebenarnya kalau saya nak menganalogikannya dalam perkahwinan awak. Awak buatlah 3 proses ni dalam perkahwinan awak. InsyaAllah lamalah perkahwinan awak. InsyaAllah. Okey, masuk. Tak nak bagi tips kahwin sebab saya pun tak tentu bila. Tapi Alhamdulillah setakat ni anak saya umur darjah tingkatan 2. 14 tahun. Sudah kahwin 15 tahun. Okey, Alhamdulillah sebab buat ni lah. Tapi yang banyak beralahnya bukan kita. Yang banyak beralahnya mereka. Mereka banyak beralah. Jadi awaklah golongan yang kena banyak beralah dalam perkahwinan. Sama dalam masyarakat kita ada pihak yang kena beralah. Yang kena orang kata bukan kalah. Bodoh-bodoh kalah dok. Beralah ni maksudnya nak elak perbalahan, awak mengambil sikap berlemah lembut ataupun wilah gilah. Kan, something like that. Okay, so hasrat diidamkan. Kenapa hasrat ini hanya diidamkan? Kenapa? Pertama, ia suka diukur secara fizikal. Suka nak ukur kita ni bersatu padu ke tidak. Susah. Setara mana awak kata awak bersatu padu dengan masyarakat lain? Tak boleh ukur. Dia tak ada pengukuran yang sangat spesifik. Kalau panjang pendek boleh ukur lagi dah. Berat boleh ukur dah. Okey, tapi perpaduan suka diukur secara fizikal. Tapi dia ada indeks. Itu kita cerita nanti. Dia ada indeks perpaduan nasional. Tapi bukan secara fizikal indeks ni. Dia still secara abstrak. Yang kedua, suka dilihat secara nyata. Perpaduan memang susah nak dilihat secara nyata. Okey, kita senyum dengan orang Chinese ke Indian ke, tapi kalau hati tu sakit, orang kata tak nampak pun. Muka kita senyum, hati sakit, tapi tak nampak. Perpaduan tu nampak ada kan, pergi sama-sama sambut Hari Merdeka.
berbaris sama-sama dengan India dan China, senyum sama-sama. Tapi adakah membawa maksud perpaduan tu adalah konkret? Tak boleh cakap. Okey, sebab dia tak nyata. Yang ketiga yang paling susah ialah suka untuk dikekalkan. Perpaduan sangat susah untuk dikekalkan. Selagi mana awak melalui proses tadi dengan baik, proses tawar-menawar, perundingan, perantaraan dengan baik, selagi itu perpaduan itu ada. Tapi disebabkan beberapa elemen, contohnya defisit sosial, bila-bila masa je perpaduan tu boleh runtuh, pecah. Betul. Nak bina perpaduan payah. 3 proses. Tapi nak runtuhkan perpaduan mudah. Awak buat je solve isu. Runtuh perpaduan. Buat je solve. Kan? Itu yang mengatakan perpaduan ini sukar untuk dikekalkan. Okey, Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, penyandang kursi di UKM, kursi UNESCO, dia kata ada 3 fasa sejarah hubungan kaum di Malaysia. Pertama, fasa konflik. Yang kedua, fasa stabil tapi tegang. Yang ketiga, fasa kesepaduan sosial. Yang ini adalah salah satu di antara fasa yang merujuk kepada perpaduan kita. Kalau fasa konflik ni merujuk pada selepas Perang Dunia Kedua lah. Sekitar kita dijajah. Sekitar tahun-tahun kita dijajah, itu fasa konflik. Maksudnya ada berlakunya konflik kita dengan penjajah, dengan masyarakat setempat pun masih ada. Sebab waktu tu ada dasar pecah perintah pihak British. Perasannya pihak British masuk dah waktu tu. Adanya dasar pecah perintah, perpaduan tak ada waktu tu. Kemudian lepas merdeka berlaku pecahan juga antara kaum. Kita bersatu lepas merdeka tapi still lagi Cina-Cina, Melayu-Melayu, India-India semua tak cara dah. Waktu tu tak ada siapa pun ambil tahu pasal sesiapa. Okey, kemudian ada fasa stabil tapi tegang. Yang ini ialah fasa selepas kita mendasarkan dasar ekonomi baru selepas daripada berlakunya pilihan raya yang pertama, kemudian berlakunya rusuhan 13 Mei dan kemudian selepas Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia, okey, Malaysia terbentuk, kita dah semakin stabil tetapi ia masih tegang sebab pada waktu tu Sabah Sarawak pun masuk juga. Kita nak bersatu pula dengan orang Sabah Sarawak. Okey, proses yang sangat sukar sebenarnya. Tapi bagaimanapun selepas daripada 1970 kita cuba get it, orang kata stabilkan dengan lebih baik. Kita masuk kepada fasa kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial. Sosial merujuk kepada apa? Kita dah bincang dah. Sosial ni ke apa? Oh ya, banyak kali dah. Sosial ni ke apa? Ukhuwah. Ukhuwah kita, masyarakat kita, muamalat kita, itu maksudnya sosial. Kesepaduan ukhuwah kita setara mana? Jadi sampai hari ini sebenarnya kita duduk di fasa yang ketiga. Okey, jadi boleh dikatakan kalau awak tengok kat sini muka surat 83 hanyalah penjelasan yang saya jelaskan tadi. Muka surat 84. Dikatakan di sini adanya indeks perpaduan nasional. Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Kalau tengok indeks, awak boleh semak lah indeks. Boleh cari taklah internet je. Saya tengah guna internet kamera saya. Cuba cari IPNAS. IPNAS Malaysia 2023. 2024 tak keluar lagi. IPNAS Malaysia 2023. Berapa sebenarnya indeks kita tahun lepas? Dah keluar ke belum? IPNAS. IPNAS. Indeks Perpaduan Nasional 2023. Ada keluar dah? (2022) berapa? Tak dengar? Oh, lain slow. Okey. Siapa ada lain laju? Bukan lain kias ke? Ya ke? Lain kias laju apa tak pakai lain kias? Tu ada model ni kat situ. Okey. Siapa dapat? IPNAS 2023. Berapa? Tak dengar. 2022. Okey, 2022? 0 poin. Sudah. Tak jumpa. Ya, masuk. Tak jumpa. IPNAS. Tak tulis. Saya tak jumpa. 2022. Oh,
Semua kena tahu. Okey. Okey, untuk Ignas berada pada 0.62 hingga 0.57 pada tahun 2018. Okey, kalau ikutkan tu sebenarnya rendahlah. Indeks ni dia kena lebih, tapi 0.5 dia sebenarnya 1 lah. Indeks boleh tinggi 1. Jadi dia 0.6 tu kira agak stabil lah. Stabil, dia melebihi 0.5. Okey, jadi boleh rasa lega sikit, tetapi cumanya dia akan naik turun berdasarkan sebanyak mana isu defisit sosial berlaku di Malaysia. Okey, itu cerita pasal Ignas. Boleh buat rujukan. Busy betul dua orang depan saya. Awak dah buat apa dua orang? Ignas. Tolong. Pandai dia. Okey. Jadi itu adalah muka surat 84. Muka surat 85. Bab 4 ni masuk apa? Masuk soalan esei. Bila nak hantar? Tak siap lagi. Nak belajar dulu baru nak hantar. Boleh, tak ada masalah. Yang dah hantar, ramai pilih tajuk ni. Dalam banyak soalan, ramai yang pilih model perpaduan Ibn Khaldun ni. Tetapi awak kena ingat, bila awak buat esei, awak kena bagi penjelasan yang sangat jelas lah. Untuk esei awak, kena ada huraian, kena ada contoh. Tak memadai untuk sekadar bagi balik apa yang ada dalam buku ni. Buku ni pendek je. Saya nak awak ulas dengan lebih mendalam. Siapa yang tak khabar pasal esei tu boleh masuk dalam Google Drive yang saya bagi kat awak tu. Buku esei tu kena cetak, kena tulis tangan untuk soalan yang ada. Pilih salah satu soalan. Semua soalan datang daripada bab 4. Okay, that's why bab ni penting. Awak nak jawab esei kena fokus dalam bab 4 ni. Tapi tak apa, video ni saya akan masukkan dalam YouTube saya. Boleh tengok sekali dengan grup satu lagi, insyaAllah. Okay, untuk model perpaduan dalam kepelbagaian Ibn Khaldun. Siapa yang dah hantar kat saya esei angkat tangan? Siapa yang buat tajuk ni angkat tangan? Tak buat? Alimi buat? Buat tajuk ni? Boleh nak terangkan tajuk ni pada kawan-kawan awak? Boleh, terangkanlah. InsyaAllah, insyaAllah. Tafadhal. Kita pusing kamera. Cuba ajar kawan-kawan awak. Sebab dia dah hantar. Yang awak buat tajuk apa? Tajuk apa? Defisit sosial. Defisit sosial. Okey. Boleh Alimi? Dia boleh semua dia. Nampak tak muka dia lah ni? Nampak? Nampak. Bentang je, tak apa, insyaAllah. Oh ya lah, gana-gana apa? Okey, boleh dengar Okey, pendahuluan dia, apa yang saya buat, Ibn Khaldun adalah seorang tokoh yang termasyhur dunia. Okey, yang banyak membantu. Janganlah baca. Orang suruh bentang, bukan baca. Okey, ni lah. Model perpaduan dalam kepelbagaian Ibn Khaldun. Okey, yang pertama adalah ukhuwah. Ukhuwah ini adalah kasih sayang persaudaraan seagama. Maksudnya, sebagai contoh, Malaysia yang mempunyai berbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan India.
Okey. Contohnya pembentukan kerajaan Malaysia yang menggunakan sistem demokrasi dengan mengadakan pilihan raya. Jadi untuk memilih kerajaan, biasanya rakyat Malaysia dia tidak ada tanpa ada rusuhan maksudnya. Selain itu, rakyat Malaysia ni dia biasanya dia mengajak sahabat-sahabat dia ataupun jiran-jiran dia untuk sama-sama merayakan hari perayaan, sepenuh hari perayaan seperti hari raya Aidilfitri, hari raya Raya Pusan semua. Jadi di situ kita tengok rakyat Malaysia dia saling dia ajak untuk makan semua ni. Kita kena mendapatkan itu. Yang kedua, nubuah dakwah al-haq. Maksudnya seruan kebenaran. Sini saya buat contoh adalah Malaysia ni dia ni saya buat contoh. Sebenarnya Malaysia ni dia ada undang-undang untuk melahirkan masyarakat yang tentera. Contohnya undang-undang jalan raya, dia dia tiket jalan ada lampu isyarat. Jadi tujuan kerajaan dia letak lampu isyarat semua. Jadi dia supaya rakyat mematuhi inilah jalan raya untuk menjaga masyarakat, keselamatan masyarakat. Jadi masyarakat pun perlu mematuhi kerajaan, mematuhi peraturan itu. Kejap. Semua orang setuju tak isi dia untuk nubuah tu? Nubuah dakwah al-haq. Boleh? Betul? Muslimat dengar ke tak? Setuju ke tak? Tak tahu. Tak tahu baga. Bagus alami. Alami pula. Alimi. Lagi al-mulk. Al-mulk maksudnya autoriti kekuasaan negara. Jadi kita negara ni kita ada kita ni Malaysia dia berprinsip demokrasi dan demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan. Jadi Malaysia ni dia demokrasi dan perlembagaan. Jadi Malaysia ni dia mengamalkan sistem demokrasi untuk membentuk kerajaan dengan pilihan raya. Itulah. Jadi masyarakat dia bebas untuk memilih kerajaan. Macam kerajaan Malaysia ni 5 tahun sekali. Itu Ya. Jadi masyarakat dia bebas untuk memilih kerajaan dan untuk memimpin tu dia atas sokongan rakyat. Jadi dia tidak semestinya Asabiah. Asabiah adalah Kesatuan Arab Negeri. Asabiah ni dia mudah faham adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun kita tidak ada pertalian darah dengan raja, tapi kita mempunyai ikatan yang sangat erat. Raja tu dia mempunyai ikatan yang sangat erat dengan rakyat. Biasanya apa yang kita tengok, contoh kalau ada kongres ataupun majlis sempena hari Al-Mahdi lahir dia lah. Biasanya rakyat dia akan sambut, dia akan support dia punya majlis tu.
ramai-ramai yang kita tengok dan apa yang boleh kita tengok, contoh hari kemerdekaan Agung dan dia punya masyuri itu dia datang, jadi situ majlis rakyat tu dia sambut lah. Kadang-kadang Agung tu dia turun lepas tu rakyat pun di sana semua gambar. Di situ kita nampak inilah kesatuan Asamiah. Walaupun raja tu dia tidak ada pun ikatan dengan kita, tapi dia ada ikatan lah. Akhir sekali ialah Ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan Allah dalam menegakkan agama. Jadi di Malaysia ni kita boleh nampak ramai pendakwah yang hebat-hebat, contoh Ustaz Zahar, Ustaz Wajid Anwar. Jadi mereka ni dia pertama mendakwah untuk agama, memberi kepada kita kefahaman tentang agama. Jadi di situlah kita nampak bahawa Malaysia kita ni sebenarnya ramai yang pendakwah dan inilah, dan kita sebagai rakyat perlu mengikut, mendengar apa yang dia ajak, apa yang dia beritahu kepada kita, terutama sekali dari segi akidah. Sebab sekarang ni banyak pahaman-pahaman yang terpesong. Contoh dari banyak ideologi yang moden. Contoh liberal, sekular. Situ kalau kita rakyat biasa yang tidak ada asas akidah yang betul, di situ akan terpesong. Jadi penting kepada kita ni, masyarakat ni, untuk belajar ilmu agama dan melibatkan diri dengan majlis ilmu. Sebab Malaysia banyak majlis ilmu yang dibuat. Okey, terima kasih banyak. Itu adalah penjelasan itu adalah penjelasan untuk model model perpaduan. Saya tak nak terangkan sebab awak dah dengar Alimi terangkan. Jadi awak tulislah kalau awak nak jawab dalam esei awak nanti. Terima kasih banyak atas penjelasan. Kita jam terus kepada muka surat 88. Okey, kau apa sekarang? Dalam masa setengah jam lagi. Okey, detik perpaduan dan detik perbezaan. Saya tak kata salah, saya tak kata betul sebab itu pandangan dia. Jadi kalau nak betul, nak tahu fakta, awak buat rujukan lebih. Tapi kalau sekadar menerima pandangan dia, itu benar untuk dia. Setakat ni tak ada salah lah yang melangkaui perlembagaan dan sebagainya, tak ada. Masih lagi dalam jalan yang betul apa yang awak terangkan tadi. Okey, itu je madam boleh bagi komen. Okey, detik perpaduan, detik perbezaan. Pandang macam ni sahajalah untuk 4.2.2 ni panjang sangat. Dia tiga muka surat penjelasan dia. Tapi kita pandang sahaja pada rajam 4.4. Kita nak perpaduan di Malaysia seimbang macam tu. Dua orang ni kan. Aku suruh seorang duduk depan orang. Lama tak jumpa Lama tak jumpa. Banyak benda dia seimbang tadi. Tak apa-apa dia seimbang tak tahu. Okey. Awak tak beli buku ke? Bapa tak beli dah habis dah minggu ke-6 dah. Bapa perinya. Plagiat tu. Nama saya tu sini. Saya saman awak nanti bawa tahu. Sian dia. Siapa nak hadiah kat dia, belilah hadiah untuk dia. Sian dia. Kan? Okey. Dengar, tak ada buku, pergi duduk tepi Alimi ni. Ada buku ni. Mai duduk tepi dia. Saya tahu saya buat duduk kelih gitu atas lilah. Tengok buku. Okey. Ada belakang. Oh, ada sign dah. Dia ada sign. Okey. Oh, tu pun tak ada buku. 6 minggu lah tak ada buku lagi. Oh, tak sudi beli buku madam. Oh, sial ke madam. Buat buku susah-susah tu saya beli. Oh. Perempuan ada buku belakang ke? Ada tak?
Tu golongan cemerlang. Lepas tu nak kata kita bias ke perempuan Perempuan tengok cemerlang belakang. Okey, detik perpaduan. Macam itulah ceritanya. Nak seimbang. Duduk kat Malaysia ni, kalaulah awak tidak seimbangkan perpaduan dan perbezaan, Malaysia tak lama. Tapi sebab kita masih seimbang lagi setakat ni lah, kalau tengok indeks perpaduan tu, detik perpaduan kita berat sikit lah buat setakat ni 2018. Kok terbaru 2023 tak tahu lagi macam mana. Sebab berbanding 2018 hingga 2023, banyak isu-isu defisit sosial berlaku pada waktu tu. Jadi tak tahu berapa banyak indeks dia. Setakat 2018, detik perpaduan tu berat berbanding detik perbezaan. Itu yang kita nak. Kalau boleh biar perpaduan tu lebih berat. Kalau sama berat pun sebenarnya kita kena berhati-hati. Takut detik perbezaan lebih berat. Isu defisit sosial yang semakin meruntuhkan perpaduan kita akan menyebabkan detik perbezaan lebih berat. Bila detik perbezaan lebih berat, indeks akan turun. Bila indeks turun, maksudnya Malaysia penuh dengan isu dan konflik masyarakat. Itu yang berlaku lately. 2018 sampai tahun sekarang, kita tengok banyak isu yang berlaku sejak adanya TikTok. 2018 tak salah saya tak ada lagi TikTok. TikTok ni benda baru. Tapi lepas ada TikTok baru kita tahu banyak sangat isu defisit sosial yang boleh lihat live dalam TikTok. Okay. So, saya tak tahu dan saya tengah tunggu IPNAS. Saya nak tengok kita berada di bahagian mana untuk keseimbangan ini. Apakah detik perpaduan? Semualah detik perpaduan ni. Awak hormat menghormati, nilai kebersamaan, toleransi. Ada masalah awak buat perundingan. Ada isu-isu awak buat perantaraan. Jangan menjadikan isu masyarakat sebagai isu untuk kepentingan diri. Cari glamour. Nak menangkan satu pihak sehingga menyebabkan berlaku konflik, salah faham dan isu sosial. Kita tak nak. Awak nak saya tak tahulah, tapi saya selaku orang tua yang hidup sejak berapa puluh tahun lepas, saya tak nak ni detik perbezaan. Sebab takut terlibat dalam konflik sebesar konflik 13 Mei. Saya takut. Memang takut. Saya tak nak bayangkan ada berlakunya darurat lagi. Kita duduk PKP kat rumah pun dah macam panah punggung tak boleh duduk kat rumah. Itu selesa duduk rumah dengan keadaan negara masih aman. Cuma kita takut kepada COVID-19 sahaja. Kematian disebabkan penyakit. Tetapi kalau darurat kerana rusuhan, kematian disebabkan pembunuhan, disebabkan pancung kepala satu sama lain, yang itu adalah benda yang kita tak nak berlaku. Okey, jangan minta. Tapi itulah generasi yang akan datang yang akan pegang keseimbangan ni, bukan generasi saya dah. Generasi awak. Generasi saya dah melaluinya beberapa puluh tahun. Dan untuk pegang beberapa puluh tahun lagi ialah generasi awak. Kalau awak duduk di perbezaan ini, tolong seimbangkan biar ada juga perpaduan. Bukan untuk awak je tapi untuk satu Malaysia. Kalau Malaysia hilang, awak nak duduk mana? Oh ya, saya nak duduk mana? Nak cari negara lain? Boleh? Ada negara nak terima awak. Awak nak lari pergi Thailand, dia tak bagi. Awak nak lari pergi Singapura pun dia tak bagi. Nak berenang pergi Sumatera, berani nak berenang. Kan? Payah. Kita tak boleh cari tempat yang kita boleh lari kalau something happen kepada Malaysia. So, jagalah Malaysia. Tak besar pun Malaysia. Kecil yang Malaysia ni. Kan? Tapi isunya bukan main besar. Ada je isu yang ada dibuat oleh kita. Bukan orang lain, kita lah. Kan? Dalam kias ni pun kecil-kecil kias pun ada isu kan. Isu benda. Pandai-pandailah awak mengetasinya. Okey. Benda isu ni daripada masyarakat seluas-luas negara kepada dua orang suami isteri pun adalah isu. Kan? Dalam diri awak pun ada isu dalam diri. Dalam konflik, kemurungan dan sebagainya. Rasa nak lompat bangunan lah, rasa tak nak datang kelas lah, rasa nak macam-macam. So, konflik ni, apa yang boleh mengurangkan konflik ialah iman di dada. Beriman ke tak kita ni?
InsyaAllah beriman kan? InsyaAllah. Iman tak nampak. Saya tak nampak awak beriman atau tak. Tak ada manusia nampak iman awak. Allah je yang tahu awak beriman atau tak. Tapi kita solat 5 waktu, kita buat rukun Islam yang 5 tu, maksudnya insyaAllah kita tak akan buat mana-mana detik perbezaan ni. Kita tak akan terlibat dengan konflik. Apa yang tak setuju dengan otak kita tak setuju dengan apa yang orang lain buat, sama ada kita senyapkan atau kita tegur secara baik, itu adalah lebih baik berbanding dengan kita viralkan secara buruk. Kita viralkan secara mencaci, menghentam dan sebagainya. Tak setuju, senyap atau tegur sekali. Khalas, dengar-dengar tak dengar, nak buat macam mana. Tapi tugas kita menegur, dah lepas. Itu je. Okey, tak adalah sampai duk kecam, keluar melabel dan sebagainya ya. Itu sikap masyarakat kita lah, sehingga berat perbezaan tu terlampau berat. Last indeks pun turun. Bila indeks turun, Malaysia pun lemah. Bila-bila masa je kita takkan sambut kemerdekaan dah. Takut setiap tahun sambut merdeka. Tiba-tiba tahun ni tak boleh sambut merdeka sebabnya dah dijajah. Takut, na'udzubillah min zalik. Okey, sekarang berapa pukul? Okey, ada lagi kesepaduan. Kita masuk sikit. Kesepaduan tahap dicapai. Beza ya. Perpaduan dipanggil tahap diidamkan. Okey. Dia panggil matlamat diidamkan. Perpaduan. Kesepaduan ia dipanggil tahap dicapai. So sekarang ni yang kita dapat capai ialah kesepaduan, bukan perpaduan. Dia dua benda berbeza ya. Kesepaduan dengan perpaduan. Kesepaduan ialah kita bersepadu dalam bentuk fizikal. Nampak boleh duduk kat satu sekolah, Cina, Melayu, India. Semua boleh duduk dekat satu sekolah. Boleh pergi pasar raya, Cina, India, etnik dan sebagainya. Boleh duduk sekali. Boleh kerja sekali, okey? Tak ada masalah. Orang Sabah kita ada kat sini, dalam kias ni ada Sabah, ada Sarawakian, ada Johor. Semua boleh bersatu. Jadi itu tahap dicapai, kesepaduan secara fizikal. Tapi sama ada kita dah mencapai perpaduan, itu tak boleh nak cakap. Sebab masih berbalah. Masih tak puas hati dan sebagainya. Jadi kalau bercakap tentang kesepaduan tahap dicapai ini, saya nak awak pandang kepada fizikal. Bagaimana kita bersatu dalam satu bilik ke, dalam satu bangunan ke. Itu kesepaduan tahap dicapai. Apa perayaan yang akan datang ni? Minggu depan? Tahun Baru Cina. Siapa yang sambut? Ada sini keturunan Muslim Chinese ke? Ada tak? Tak ada. Tak ada tak apa. Tak ada, cuma nak cakap, kalaulah awak tak pernah tengok tarian naga, pergilah KB Mall. Dia ada buat hujung minggu ni dekat KB Mall petang, pukul 3 petang untuk tengok tarian naga. Kalau tengok tarian naga, hilang ke iman kita? Dah. Awak jangan lagi sembah naga tu. Pergi tengok sekadar tengok lah. Kan? Lebih baik kalau awak jumpa orang Cina, tanya dia apa sebenarnya motif tarian naga sempena hari Tahun Baru Cina. Apa kepercayaan mereka? Buatlah video sosial awak tu kat KB Mall sempena Tahun Baru Cina. Eksperimen sosial awak, bawa kamera, pergi tengok, ambil sikit video dia menari tarian Cina, dia tanya orang-orang Cina yang datang. Baru awak nampak Kota Baru ni banyak orang Cina. Selama ni tak pernah jumpa orang Cina kan? Ujung minggu ni pergi KB Mall. Sebabnya bos KB Mall tu dia Chinese kalau tak salah saya. Dia setiap tahun akan buat tarian singa. Dan saya pun setiap tahun akan bawa anak saya tengok tarian singa. Dia ada dua, tarian singa, tarian naga. Sebenarnya banyak lagi ya. Dia ada tarian rooster, dia ada tarian ular, dia ada tarian semua ni. Tuhan, dewa-dewa dia yang mengikut tahun tu. Monyet dan sebagainya. Di tempat lain ada. Semua dewa-dewa dia tu ada dia buat tarian. Cuma yang paling glamour tarian naga dan tarian singa, dua tu. Dan yang seronoknya, yang sangat saya kagum dalam kalangan yang menari tarian Cina dan tarian singa dan tarian naga ialah orang Melayu. Ada Melayu. Saya sangat kagum. Melayu boleh menari, ada Melayu yang main gendang. Memang ibu bapa dia hantar dia untuk belajar budaya tu. Tak ada masalah, semayang bang masih lagi solat dan sebagainya. Tapi dia belajar budaya tu. Salah ke? Mana salah? Kelebihan dia ialah dia dapat tahu budaya ni dan dia belajar. Kenapa orang buat tarian Cina, tarian singa, tarian naga ketika Tahun Baru Cina. Kenapa dia bakar mercun. Okey, sekarang ni mercun hanya dibenarkan dibakar pada Tahun Baru Cina sahaja. Tu pun secara bersyarat.
Tak boleh suka-suka. Lepas tu kenapa dia bagi ampau? Semakin tinggi naga tu naik untuk ambil ampau tu, semakin tinggi sebenarnya berkat dia ke something like that. Go, pergilah hujung minggu ni, ambil video, tanya. Awak akan nampak, oh ini budaya yang tak ada dalam kalangan orang Melayu, tapi seronok tengok. Pergilah, saya galakkan. Taipusam baru ni ada siapa-siapa pergi tengok yang dia letak kolom tu. Yang dia letak beras warna-warni dekat Aeon Mall ada dia buat satu bunga besar, beras warna-warni. Kalau ada orang India patutnya tanya, kenapa guna beras warna-warni? Kenapa guna beras? Boleh tak kalau guna tepung ke, kalau guna bedak ke, boleh tak? Try tanya dia. Beras tu beras pulut ke, beras nasi ke, beras apa? Try lah tanya. Ada maksud dalam setiap apa yang dia buat. Itu budaya dia. So bila hari raya Aidilfitri, lain pula caranya. Kan? So itu Malaysia. Kalau awak tak rasa lagi bangga duduk kat Malaysia, tak rasa selesa duduk Malaysia ni, saya tak tahulah apa nak cakap. We have so many cultures. Go and find it. Culture tu takkan datang ke awak. Awak kena cari culture. Okay? Culture shock. Culture shock lah. Moga awak tak ajing lagi duduk dalam budaya tu. Pergi. Siapa-siapa tak pernah tengok tarian singa naga, pergi hari Sabtu ni petang. Pukul 3 kalau tak salah saya. Lepas pukul 3. Awak tunggulah kat situ sampai dia start. Awak takkan culture shock. Itu adalah nasihat saya. Baik, dilihat daripada kajian Nur Afifah 2014, dia kata ada 4 perspektif, 4 garis asas kesepaduan sosial menurut perspektif Islam. Al-Tadamun, saling menjamin. Al-Ta'aruf, saling berkenalan. Al-Mahabbah, berkasih sayang. Dan Al-Tafahum, saling memahami. Keempat-empat garis kesepaduan ini bukan untuk orang Islam sahaja, tapi untuk satu Malaysia. Kalau kita saling menjamin, maksudnya kita tak gaduh dengan orang lain, orang lain pun tak jamin tak gaduh dengan kita boleh bekerja dengan orang lain. Okey, itu adalah satu yang baik. Saling berkenalan, ta'aruf lah, berkenalan lah, tak ada masalah. Okey, saling memahami, faham dia faham kita faham dia. Mahabbah, berkasih sayang. Saya ada satu kisah benar kawan saya. Saya panggil dia Kak Siti. Dia sekolah dengan saya dulu dekat sekolah menengah Tumpat. Dan dia berkahwin. Pertama yang menariknya dia berkahwin dengan orang India. Suami dia convert masuk Islam. Okey, dan keluarga suami dia masih lagi India. Jadi bila Deepavali, kawan saya ni memang akan pergi sambut Deepavali di rumah mak mertua dia. Dia diajar masak makanan India dan sebagainya, tapi sebab dia ada, jadi masak secara halal lah, sebab dia seorang dia yang Muslim, datang dengan anak-anak dia Muslim dan suami dia. Tapi masih lagi menyambut Deepavali dengan baik. Dia pakai sari pun dia ikut patuh syariah. Tapi dia pakailah, pakai tudung ke sari dengan baik. Memang seronok tengok kehidupan dia. So satu lagi yang dia cerita dalam Facebook dia. Dia kata dia kerja di sebuah di sebuah syarikat ni. Syarikat ni bukan Muslim bos dia. Pada permulaannya memang dia dilarang solat. Dia kata permulaannya dia dilarang solat. Dan dia memang susah, terpaksa qada solat lah, nak buat macam mana. Moga dia kerja kat situ, dia nak cari tempat kerja lain, memang dia tak ada pilihan lain. So dia kerja, dia teruskan beberapa bulan. Sampailah satu tahap tu, dia senyap-senyap pergi solat. Jadi ada kawan dia cover, bos dia tak datang, dia lari, dia pergi solat. Lepas tu dia kena tangkap dengan bos dia minta penjelasan dia kenapa tinggal kaunter and so on. Dia jawab secara direct. Dia kata, minta maaf sebenarnya saya tak setuju. Bos tak bagi saya solat. Saya orang Islam. Dia kata macam tu. Mula-mula dulu saya tak solat. Saya balik, saya qada. Tapi saya tak puas hati. Saya rasa tak selesa. That's why saya curi-curi solat. Dia cakap, kalau bos tak bagi juga saya solat, saya akan teruskan juga curi-curi solat. Tapi saya janji saya akan datang terus kerja, masuk office lepas solat. Lepas daripada tu, what happened is that something incident berlaku kat bos dia. Okay, bos dia memang tak bagi dia solat. Memang bos dia berkeras. Awak nak curi-curi tapi bila saya datang awak kena ada. Kalau tak saya buang awak. Okay, memang keras lah. One day incident berlaku. Bos dia something happen lah. And suddenly Tuhan hadirkan dia ni untuk bantu bos dia. Dan bos dia sangat berterima kasih dengan kawan saya ni. Dan lepas daripada tu bos dia slow-slow, senyap-senyap pergi bersihkan satu kawasan bilik yang kosong, buat bilik solat untuk dia. Kita tak tahulah, ada hikmah. Ada Tuhan kata bila jaga solat kita, jaga ibadat kita, Tuhan akan tolong. Tuhan lembutkan hati bos dia. Lepas daripada tu Tuhan bos dia bagi dia solat mengikut waktu solat Muslim. Dia dah tak balah dah. Sebab dia tengok peribadi kawan saya ni, walaupun dia tak puas hati tapi dia masih hormat bos dia. Dia tak ada kata mencari jalan untuk defisit sosial tadilah, nak balah dengan bos ke, nak
Dia tak pernah buat cerita pasal bos dia. Sampailah hari yang dia boleh solat tu baru dia buka cerita pasal bos dia dalam Facebook. Kawan saya ni. Maksudnya dia tak pernah burukkan bos dia, tak bagi dia solat, dia tak pernah. Dia simpan tu antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan bos dia, sampai bos dia buat baik, bagi dia solat, buka satu bilik, waktu itulah dia kongsi dengan semua orang. Jadi bos dia tergoda dengan peribadi dia sebagai Muslim lah. Tu nak beritahu, saling menjamin, saling berkenalan, saling memahami, saling berkasih sayang. Ada kat sini, defisit sosial takkan ada. So memang kawan saya tu memang saya respect dia lah. Dengan family dia pun okey, dengan dia kahwin campur pun dia okey, tak ada balah dan sebagainya. Mungkin ada lah, kita tak tahu, tapi dalam Facebook sepanjang saya baca, dia dengan suami dia masih okey lagi, alhamdulillah. Okey, so itu setakat ini muka surat 92. Kita akan sambung esok insya-Allah untuk habiskan bab 4. Siapa yang tak tengok lagi soalan esei, sila tengok supaya awak faham kat mana awak boleh fokus untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan esei. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada soalan, yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang pada kelemahan saya, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.